Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Bicara Rentas Parti. Untuk siri kali ini kita akan melihat banyak perkara sebenarnya menjelang pembentangan bajet 2023, termasuklah untuk kita meneliti apakah perincian butiran serta wish list sama ada di peringkat adun maupun ahli parlimen sendiri. Banyak perkara yang perlu diperincikan terutama ketika negara sedang melalui proses pemulihan COVID-19 yang telah pun memberi impak yang cukup besar kepada kita semua. Dan sudah tentu untuk waktu ini banyak perkara kita nak bincangkan bersama dengan dua individu hebat sebenarnya bersama dengan saya pada ketika ini, tidak di studio tetapi secara virtual sahaja kali ini. Saya bersama dengan YB Dr. Afif Bahardin yang merupakan Adun Seberang Jaya serta yang berhormat YB Chan Fung Hin yang merupakan ahli Parlimen Kota Kinabalu. Terima kasih kedua-dua YB sudi bersama dengan kita dalam perbincangan bicara Rentas Parti. Pertama sekali, kalau kita menyebut berkenaan dengan bajet 2023, walaupun ianya dokumen setahun sahaja, tetapi banyak perkara yang perlu diperincikan, terutama dalam ketika proses pemulihan. Membuka bicara kita pada hari ini, saya nak mulakan dengan YB Dr. Afif dahulu. YB Dr. Afif mungkin ada pandangan berkaitan dengan apakah bentuk perincian fokus utama yang perlu diberi perhatian kerajaan, terutama apabila kita menyebut soal pemulihan pasca COVID-19, Dr. Afif? Kesan daripada pandemik itu kita lihat apa yang berlaku sekarang adalah krisis ekonomi global dan juga krisis yang dihadapi oleh banyak negara. Antara isu yang saya rasa yang patut diberikan penekanan dalam belanjawan yang akan datang ini adalah tentang bagaimana kita dapat mewujudkan bantuan kewangan yang lebih besar untuk membantu terutamanya golongan B40 dan M40, terutama di kawasan urban dan juga di kawasan luar bandar, berhadapan dengan situasi inflasi, kesan inflasi yang tinggi, terutamanya dari segi harga makanan dan juga harga barang keperluan asas sekarang ini. Saya lihat dalam bajet 2023 ini, saya mengharapkan kerajaan mungkin dapat mempertimbangkan pertamanya mengurangkan cukai pendapatan agar pendapatan boleh guna bagi M40 terutamanya dapat meningkat dan dapat disalurkan balik dalam kitaran ekonomi negara pada tahun hadapan. Untuk melihat supaya kita dapat kurangkan lagi impak daripada inflasi, kesan inflasi yang kita hadapi. Saya merasakan Malaysia berada pada track yang baik dari segi kita tidak lagi menaikkan harga minyak yang terlampau tinggi berbanding negara-negara lain. Kos elektrik kita masih rendah, tetapi barang keperluan makanan ni saya merasakan itu juga memberi kesan kepada majoriti keluarga-keluarga yang ada, terutamanya di kawasan bandar. Kerana kalau kita lihat tendensi bila OPR naik, kemungkinan sewa rumah akan naik, sewa kedai akan naik. Jadi perkara-perkara ini akan memberi kesan secara tidak langsung kepada majoriti rakyat terutamanya di kawasan bandar. Dan sebab itu saya melihat ada keperluan untuk kita lihat bagaimana kita dapat kurangkan kesan ini dalam bajet yang akan datang. Kemudian saya juga melihat pasca pandemik ini, selain daripada kejayaan kita, terutamanya di MITI dan juga melalui hubungan perdagangan antarabangsa yang mana kita bawa masuk pelaburan yang banyak, tak lama lagi saya percaya banyak negara-negara seperti China dan juga negara Jepun akan mula membuka sempadan mereka, yang mana pelancong-pelancong akan dapat keluar dan untuk datang ke negara kita Malaysia. Dan ini saya lihat perlu diambil segera peluang ini oleh kerajaan melalui bajet ini dengan mengumumkan mungkin insentif-insentif bagi merancakkan lagi aktiviti tourism bukan hanya daripada luar negara tetapi juga domestik. Kebetulan saya banyak travel Kuala Lumpur dengan Penang. Jadi saya banyak lalu highway, especially bila hujung minggu. Dulu tak rasa kesan kesesakan lalu lintas jam di highway ni. Tetapi sekarang ini Pulau Pinang memang jam lah. Saya tak tahu Kota Kinabalu macam mana. Tetapi di Pulau Pinang ni memang jam hujung minggu. Maknanya orang datang untuk tourism dan untuk melancong. Mungkin mereka ada yang simpan duit sikit masa pandemik, jadi mereka dapat melancong sekarang. Jadi saya lihat ini perlu diambil peluang oleh kerajaan dengan mengumumkan insentif-insentif tertentu untuk menarik kepada industri pelancongan. Kerana industri pelancongan ini, tourist sector ini juga merupakan peluang pekerjaan yang baik untuk rakyat tempatan. Dalam masa yang sama,
kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, maksudnya walaupun dia telah endemik, ia masih lagi satu penyakit global. Apabila kita membawa masuk pelancong-pelancong, saya tak pasti sama ada kerajaan mempunyai cadangan atau tidak. Tetapi kalau sebelum ini kita mengenakan tourism tax, yang mana kita mengenakan tourism tax kepada pelancong yang datang dengan memberikan tax, mana mereka perlu bayar tax apabila menyewa bilik hotel. Saya mencadangkan kepada kerajaan untuk melihat kepada satu skim insurans yang mana turis yang datang daripada luar negara masuk ke Malaysia, mereka perlu membeli insurans yang diwajibkan oleh kerajaan bersama dengan visa atau visa kemasukan, visa on arrival mereka, supaya mereka ini dapat insurance coverage. Kerana ini akan menyelesaikan beberapa perkara. Pertama, ianya akan menyelesaikan jika turis-turis ini mempunyai masalah, pelancong-pelancong ini menghadapi masalah kesihatan di Malaysia. Mungkin mereka masuk tak ada insurans perjalanan, tak ada insurans kesihatan, masuk-masuk kena COVID. Na'udzubillah lah, kita harap tak. Tapi kalau kata kena atau berlaku apa-apa insiden yang tidak diingini dalam Malaysia, they are covered by insurance. Kenapa saya cadangkan ini? Kerana bila kita abolish tourism tax sebelum ini, kita telah hilang punca pendapatan. Sekarang bila kita nak restart balik tourism industri ini dengan pelancong datang dari luar, maka saya melihat mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan untuk wujudkan insurans ini. Secara tak langsung ianya mewujudkan satu coffer baru atau sumber pendapatan baru untuk negara, dan wang ini nanti boleh disalurkan semula untuk kita stimulate pula domestic tourism kita. Kerana persaingan kita pastinya negara-negara seperti serantau, negara Indonesia, Singapura, Thailand yang juga sangat giat mempromosikan tourism mereka, dan saya difahamkan di Thailand sekarang ini telah diwajibkan untuk ambil insurans kesihatan ini untuk pelancong-pelancong daripada luar. Jadi saya lihat ada keperluan itu untuk kita perkenalkan di Malaysia untuk membantu dalam masa sama menambah pendapatan negara, dalam masa yang kedua juga untuk kita guna balik dan stimulate ekonomi kita dari segi tourism. Ya, YB Chan macam dah tak sabar nak bagi point. Mungkin saya nak terus kepada YB Chan. Mungkin YB Chan ada idea serta pandangan apakah yang perlu dijadikan fokus pada bajet 2023 apabila kita bercakap soal pemulihan ini. YB Chan. So yang untuk bajet 2023 ini kan, sebenarnya saya merupakan Ketua Biro Dasar DAP Kebangsaan, dan saya juga bertanggungjawab untuk merangka manifesto dan juga dokumen bajet untuk kali ini lah. So 2 minggu yang sebelum ni, saya bersama dengan Setiausaha Agung Anthony Look, bersama dengan Tony Phua, Ahli Parlimen Damansara, kita ada satu perjumpaan, satu engagement, sesi lipat urus bersama MOF di Putrajaya bersama Tengku Zafrul. Ini satu sesi lipat urus di antara kerajaan dan dengan Pakatan Harapan lah. So kita ada menghantar memorandum DAP untuk wishlist lah, untuk permintaan DAP untuk bajet 2023 ini. So saya akan bermula dengan satu konsep, yaitu apabila kita cakap tentang pelaburan, kita sering kata pelaburan ni FDI, Foreign Direct Investment. So dan DAP berpendapat pada kali ini selepas ini COVID, pasca COVID adalah amat penting untuk merancangkan ekonomi domestik. So kita harus beralih daripada mentaliti untuk macam mana cuma untuk fokus untuk menarik perhatian ni FDI kepada macam mana nak merancangkan PDI, ini Domestic Direct Investment PDI. So salah satu langkah dia adalah melalui cara untuk memperkasakan ni pihak SME atau PKS lah. So yang pihak SME dan PKS ni dia merupakan satu engine pertumbuhan ekonomi yang amat penting untuk Malaysia. Kerana 90% ini syarikat-syarikat yang di Malaysia ini actually dia terletak di bawah golongan SME atau PKS lah. Dan lebih 60% tenaga buruh diubah oleh syarikat-syarikat yang PKS ini. So amat penting untuk macam mana kerajaan untuk membantu PKS yang tersebut berbanding dengan apa yang tadi Dr. Afif dia cadang untuk mengurangkan cukai pendapatan untuk personal tax kan. So DAP akan mencadangkan untuk mengurangkan tax untuk PKS. So yang cara dia itu sebelum ni yang nilai ambang yang kita kutip tax
kutip cukai daripada PKS ini adalah at the first 600,000 above lah. So sekarang kita mencatatkan ini nilai ambang ni dinaikkan daripada 600K ke 1 juta. So baru kira teks dan lepas tu nilai atau nilai kutipan cukai itu diturunkan daripada 17% ke 15%. So ini khas untuk PKS dan kita pun faham the fiscal space atau ruang fiskal untuk Malaysia actually bukan sangat banyak. So kerana kita terpaksa nak membayar untuk subsidi, so sampai Tengku Zafrul pun selalu kata nak mempertimbangkan ni rationalization of the subsidy. So ini macam mana nak buat ini, kita pun tunggu yang apa yang akan dibentangkan. So tapi yang pentingnya itu macam mana kita nak play the balance. Kalau kita ruang fiskal kita adalah kurang untuk kita mainkan dari segi kurangkan cukai, so kita kena berhati-hati. Apakah jenis cukai yang kita nak rasa nak kurangkan supaya membantu merancangkan ekonomi? So TAP berpendapat kita lihat dari segi PKS, kerana dari segi PKS dia akan ada efek untuk bekerja dia. So ini yang dicatatkan oleh kita dan untuk konsep TDI ini, domestic direct investment. Satu lagi cadangan kita adalah berkaitan dengan saya berasal dari Sabah kan. So dan sejajar dengan pemindahan ibu kota Indonesia daripada Jakarta ke Kalimantan. So kita lihat memang kalau Malaysia ni nak maju ke depan adalah amat penting untuk memajukan atau membangunkan Sabah dan Sarawak. Dan untuk membangunkan Sabah dan Sarawak ini, bayangkanlah kalau ini industri dekat KL, dekat ini Klang Valley boleh mempertimbangkan untuk berkembang ke luar negara seperti Vietnam ke, Thailand ke, Kamboja ke, mereka lihat ke utara, lebih baik syarikat-syarikat di Melaya ini lihat ke timur, pergi ke Sabah Sarawak. Dan dengan begitu kita mencatatkan bahawa ada wujudkan satu tabung 1 bilion untuk memberikan kalakan atau insentif untuk syarikat-syarikat yang sekarang berpusat di Kuala Lumpur ini untuk melabur di Sabah dan Sarawak. Ini seolah-olah kita nak lihat Sabah Sarawak ini sebagai satu destinasi pelaburan yang baru untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang ni yang berpusat dekat KL. Ini adalah lebih baik daripada mereka berhijrah ke luar negara, kerana Sabah dan Sarawak ini masih dalam persekutuan Malaysia. So dengan yang kaedah yang begitu, ini akan menyimpangkan pembangunan regional supaya kita sama-sama bangunan. Dan untuk Dr. Afif dia kata pelancong ni memang amat penting. Dan Kota Kinabalu memang terkenal dengan destinasi pelancongan yang baik, dengan pantai yang cantik, okay, air laut yang jernih, okay. Cuma masalah dia, Dr. Afif dia akan melalui kesesakan jalur lintas kerana di Semenanjung atau North South Highway atau plus di Sabah kita tak ada. Kita terpaksa untuk menarik pelancong dari luar negara. So mereka mesti nak melalui kapal terbang. So salah satu cadangan daripada TAP untuk MOF untuk mempertimbangkan adalah memberikan insentif kepada syarikat penerbangan untuk membawa masuk pelancong asing. So ini mungkin kita boleh menggunakan pakai yang cukai pelancongan yang 2 tahun ni kita tak kutip. So dalam yang katakanlah yang next year kita bermula untuk mengutip balik. So yang cukai pelancongan ni lebih baik kita berbelanja untuk menarik kedatangan pelancong asing dengan cara yang lebih direct. So bukan melalui setakat ni cara-cara promosi ke yang cara-cara publicity sahaja. So kalau promosi ini dikaitkan dengan membina kapasiti syarikat kapal terbang. Kerana selepas 2 tahun ni mereka pun sangat ini bahasa Sabah ni mereka pun lugai-lugai. So dia actually dia ada banyak masalah ini dari segi kewangan dan seumpamanya. Kau bayangkan sekarang AirAsia X yang selalu yang Airbus yang besar tu, Airbus yang 300 yang besar tu sekarang diguna pakai untuk AirAsia untuk membawa orang-orang Sabah
dari KK terbang ke KL. So kerana sekarang ini AirAsia pun tak ada banyak ini long haul flight. So mereka terpaksa nak deploy yang aset mereka itu untuk pakai untuk penerbangan di domestik. So ini adalah amat penting kalau kita nak mengembangkan atau merancangkan ni industri pelancongan, harus berkaitan dengan membina balik kapasiti untuk syarikat-syarikat penerbangan. So saya setakat ini. Baik, untuk waktu ini saya nak membawa perbincangan kita melihat kepada isu seperti antaranya kalau kita nak menelitikan berkenaan dengan kesejahteraan rakyat. Kerana berbalik kepada isu inflasi sebagai contoh, perut perlu diisi. Banyak komitmen pada masa sama, kita nampak kenaikan OPR dan sebagainya. Bagaimana bajet 2023 itu mampu untuk memberi kesejahteraan rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sebagai contoh, mereka yang dibuang kerja sewaktu COVID-19 dan ingin kembali masuk ke dalam industri, memerlukan latihan, reskill, upskill. Mungkin saya nak terus kepada YB Chan. Mungkin YB Chan ada pandangan berkenaan perkara ini. Okey, yang untuk masalah kesejahteraan rakyat ni kan, yang pertama saya rasa kita nak berbincang tentang isu keselamatan makanan. So keselamatan makanan ni adalah amat penting kerana yang baru yang tahun ni, yang apa yang kita mengalami, yang inflasi ni kan yang amat teruk adalah dari segi makanan. Kalau makanan dia bertambah naik itu yang harga dia, so rakyat kurang selesa. Kalau barang-barang lain yang diimport masuk, lain lah yang seperti baju, pakaian dan lain-lain, itu bukan sesuatu yang asas. Tapi makanan merupakan sesuatu yang asas. So salah satu yang kita nak mencadangkan ni adalah memberikan subsidi untuk bersawah. Dinaikkan daripada 300 satu tan kepada 500 ringgit satu tan. Supaya kita menggalakkan penanaman sawah di dalam Malaysia untuk meningkatkan ini dari segi kebergantungan kepada import ini dikurangkan. So ini sesuatu yang selain juga pun untuk menjaga kebajikan pesawat-pesawat. Kerana saya faham Perdana Menteri Ismail Sabri dia pun berkata pesawat ni harus dibayar juga yang subsidi semasa mereka menunggu itu hasil untuk 6 bulan. Tapi kita rasa tak cukup. Kita harus meningkatkan subsidi terus kepada pesawat untuk menggalakkan mereka lebih menanam ni padi. So ini dari segi keselamatan makanan. Dan untuk isu kesejahteraan rakyat yang lain, saya rasa kerajaan memang selalu akan meneruskan berbagai jenis panduan lah. Ini panduan keluarga Malaysia sama ada yang dulu yang nama dia panduan sara hidup yang macam-macam ni, actually dia akan diteruskan. So dan salah satu lagi saya rasa kesejahteraan rakyat sangat berkait rapat dengan kesihatan. Kesihatan ni amat penting, terutamanya selepas pandemik COVID ni. Dan salah satu permintaan ini bukan dari DAP, tapi dari KJ. Yang KJ yang tak tahu yang nak bertanding di mana itu, yang Menteri yang Kesihatan tu, dia ada minta supaya penambahan 6 peruntukan yang baru. So jumlah dia 3.4 bilion untuk MOH, untuk Kementerian Kesihatan. Dan saya tolong beliau untuk mengutarakan dekat sini supaya ini MOF dan EPM boleh mempertimbangkan apa yang diminta oleh KJ. Tetapi yang on top of it, tambahan pula, DAP juga berminta kita nak tambah atau meluaskan ni MySalam yang skim yang insurance yang dulu dipelopori oleh Pakatan Harapan ni dan diteruskan oleh KJ, ini seharusnya diluaskan, expanded daripada P40 dan termasuklah juga untuk M40. Yang ini yang untuk MySalam, dan kalau boleh PK P40 yang untuk ujian saringan tu,
Ini pun satu yang penting. Kalau boleh kita pun kembangkan dari P40 ke M40. Okey, saya nak terus saja kepada YB Dr. Afif. Mungkin lebih kurang dalam 5 minit melihat kepada isu kesejahteraan rakyat ini, memastikan kelangsungan adanya nasi terhidang di atas meja untuk keluarga itu, Dr. Afif. Pastinya soal kesejahteraan rakyat ni kita lihat kepada soal isi rumah sebenarnya. Soal macam saudara Haris sebut, how do we get a plate of rice on the table to provide kepada keluarga mencari makan, satu perkara yang cukup penting. Sebab itu saya melihatkan kalau waktu pandemik ketika Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, beliau telah memperkenalkan yang dipanggil skim upah, subsidi upah, mana untuk memberikan majikan-majikan subsidi supaya mereka dapat menggajikan pekerja. Ini saya rasa satu skim yang perlu diteruskan atau diperluaskan lagi dan juga perlu diwujudkan dalam bajet 2023 ini, kerana kalau kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan untuk mereka yang mungkin telah hilang kerja ketika pandemik atau mereka yang berhadapan dengan masalah ketika pandemik dan mencari pendapatan lebih, ini saya rasa mungkin akan dapat membantu terutamanya membaiki kesejahteraan kehidupan rakyat. Kerana apabila majikan diberikan subsidi untuk beri gaji, mereka dapat menyalurkan itu untuk mendapatkan menggaji lebih ramai pekerja. Lebih pula lagi dalam keadaan sekarang ini kita berhadapan dengan masalah shortage, kekurangan tenaga kerja asing. Jadi ini mungkin satu cara, satu kaedah yang saya lihat memberikan impak yang banyak, manfaat yang banyak kepada majikan, kepada individu sebagai pekerja dan akhirnya kepada kitaran ekonomi negara. Kerana apabila kita berikan wang kepada poket rakyat, rakyat akan berbelanja dan itu akan memberikan atau stimulate ekonomi. Kerana kita tidak boleh dalam keadaan ekonomi krisis kita melihat kepada penjimatan. Tak betul. Apabila berlaku krisis ekonomi, waktu itulah kita berbelanja. Apabila kita ada pendapatan lebih, kita ada apa kita panggil untung, ada keuntungan, ada profit, masa itu kita menyimpan supaya kita boleh gunakan di waktu sukar. Jadi inilah waktu sukar yang sedang kita hadapi. Jadi saya merasakan ini patut dimasukkan semula atau apa skim subsidi upah ini kepada majikan dan juga kepada industri supaya ianya dapat membantu memberikan balik pendapatan, memberikan balik kekuatan ekonomi kepada rakyat ke peringkat akar umbi. Dan saya rasa ini akan dapat membantu ramai golongan muda terutamanya yang masih lagi mencari pekerjaan. Dan saya tahu bebannya bukan sedikit kerana kerajaan sendiri telah belanjakan lebih 20 bilion hanya untuk bantuan seumpama ini, tetapi saya melihat manfaatnya dari segi jangka panjang, ianya akan pergi direct kepada rakyat dan juga masyarakat yang terkesan daripada kekurangan pendapatan ketika pandemik COVID-19. Saya pada itu apabila kita bicara soal kesejahteraan, saya setuju dengan Yang Berhormat Chan tadi membangkitkan soal kesihatan ini. Kita dah lihat sebenarnya pandemik COVID-19 ya memang kita akui frontliners kita, bahkan DG kita Datuk Tan Sri Dr. Noor Hisham diberikan pengiktirafan dan sebagainya, tetapi kita perlu melihat perkara ini secara sistemik, yang mana sistem kesihatan kita pada satu peringkat at the brink of kalau saya boleh sebut hampir perlu dimasukkan ke ICU kerana kekurangan fasiliti, tidak cukup staff dan ada banyak isu-isu lain. Bahkan sehingga sekarang masih lagi kita tidak selesai soal human resource dalam Kementerian Kesihatan ini. Jadi saya merasakan kerajaan perlu step in dengan serius. Alasan bahawa gaji doktor tak boleh nak dibayar kalau diberi status tetap, penjawatan tetap, saya rasa itu tidak harus lagi menjadi perbincangan sekarang. Kerana kita dah bincang banyak tahun. Bahkan kita dah bincang sebelum pandemik COVID-19. Jadi saya rasakan kerajaan perlu step in, perlu ada political will untuk menyelesaikan isu ini once and for all. Maknanya cara dia paling ampuh atau paling tuntas untuk menyelesaikan masalah ini adalah meningkatkan bajet yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan termasuk dalam soal penjawatan. Maka doktor-doktor yang atau kaki tangan, nurses yang masih lagi berada dalam status kontrak perlu diberikan penjawatan tetap. Dan ini saya lihat perlu dilakukan kerana sejak 2016 kalau ikut data yang saya cari hanya 3.4%
sahaja daripada pekerja-pekerja kaki tangan kontrak dalam Kementerian Kesihatan ini yang telah ditawarkan kejawatan tetap. Baik. Maka saya lihat perlu ada satu penyelesaian dan saya harapkan bajet 2023 dapat menyelesaikan ini. Okey. Dan masa yang sama, peruntukan yang lebih besar itu harus disalurkan untuk menambah baik kemudahan, menambah baik fasiliti dan dalam masa yang sama menggantikan alatan-alatan perubatan yang ada dan juga membeli ubat-ubat yang penting untuk menjamin kesihatan rakyat. Kerana saya percaya rakyat yang sihat akan mewujudkan masyarakat yang sihat. Masyarakat yang sihat akan menyumbang kepada kesejahteraan negara dan juga rakyat keseluruhannya. Okey, rasa macam tak puas perbincangan 30 minit itu. Sudah tentu banyak lagi platform-platform. Kita akan terus melihat kepada pasca bajet 2023, apakah yang akan diumumkan pada 7 Oktober nanti. Sudah tentu Bicara Rentas Parti akan kembali dengan pelbagai lagi isu-isu menarik untuk kita bincangkan bersempena dengan bajet 2023. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.